Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah, kita dipertemukan lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hadis yang ke-19 daripada hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya 40 hadis Imam As-Suyuti. Hadis tentang kefarduan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kefarduan ke atas setiap muslim. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW menyebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajipan kepada setiap orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis telah disampaikan kepada kita, salli ala sayyidina Muhammad, oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik seorang sahabat Nabi yang kecil, salli ala sayyidina Muhammad, dan dia dihadiahkan oleh mak dia pada ketika hijrahnya Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Jadi mak dia pergi jumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan ramai orang bagi hadiah macam-macam kepada Rasulullah. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku tidak ada apa hadiah yang nak aku bagikan kepada kamu, melainkan ini anak aku, ambillah dia untuk berkhidmat kepadamu, kata mak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Anas bin Malik duduk dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, Anas bin Malik berkhidmat dengan Rasulullah, dan dia antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Antara kelebihan yang dipunyai oleh Anas bin Malik, kata ulama salli ala sayyidina Muhammad, ialah yang pertama, Anas bin Malik ini salli ala sayyidina Muhammad, dia pandai menulis. Ini kelebihan yang dimiliki oleh di kalangan sahabat. Bukan semua sahabat pandai menulis. Lah ni kita ni tuan-tuan, boleh, kalau orang tak pandai menulis ni nampak pelik. Dia boleh siap ada kad OKU kalau orang tak pandai menulis lah ni. Tengok. Dia panggil orang yang salih alaihi wasallam kurang upaya kalau ni tak pandai menulis. Tapi dulu waktu zaman para sahabat, ramai di kalangan sahabat yang tak pandai menulis. Antara orang yang tidak mahir menulis ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pelik kan? Walau Abu Hurairah ni di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tapi dia di kalangan sahabat yang tidak berapa pandai menulis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu dia kata apa? Kelebihan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an berbanding dengan aku ialah dia pandai menulis sedangkan aku tak pandai menulis. Dia ranking nombor 1. Siapa nama? Sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, ranking nombor 2 dalam orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan dia kata kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar ialah dia pandai menulis sedangkan aku tidak pandai menulis.
Macam mana yang dia tidak pandai menulis tapi dia orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW? Sebab dia terlalu kuat hafazan. Ini siapa nama? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik di antara sahabat yang pandai menulis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua kelebihan yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dia ni orang yang muda. Sebab tu di antara kelebihan penuntut ilmu ialah muda. Kita tak payah dah tuan-tuan, K-pop. Tak K-pop, kuliah pengajian orang pencen. Tak pencen keluar awal lah, pergi kerja lah apa sebagainya Allah. Kelebihan anak-anak orang muda-muda ni tuan-tuan menuntut ilmu, dia lekat. Mengaji tu kuat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita payahlah, fahamlah, salli ala Muhammad. 10 kali pun tak ingat lagi. Allah salli ala. Sebab tu saya susun kat tuan-tuan ni, pasal tahu kita kadang-kadang duk buat amal, duk mengaji, tapi amal payah nak lekat. Tahu pasal apa payah nak lekat? Pasal tak ingat. Saya tak ingat. Salli ala Muhammad. Ulama sebut nak bagi lekat ilmu ni, yang pertama tulis. Tulis. Tuan-tuan jenis mengapai, tak apa dah. Dia berkata jangan risau Ustaz. Kalau dekat surut Masjid An-Nur tu memang depa jenis mengapai kat situ. Tu saya yakin tu tuan-tuan boleh. Yang kedua dia tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, nak bagi lekat amalan ni dia kena buat jadual. Baru boleh lekat. Sebab bukan semua hadis, bukan semua amalan Nabi SAW cerita waktu mana nak buat. Nabi kata baca qul huwallahu ahad 10 kali. Nabi tak sebut tentang bila nak baca qul huwallahu tu. Boleh jadi pagi, boleh jadi petang. Cerita dia kita kena letak waktu mana kita nak buat. Baca Quran pun Nabi SAW tak sebut tentang bila waktu nak baca Quran. Ada waktu tuan-tuan, ada orang selesa baca Quran waktu pagi, dia lekat waktu pagi dia. Ada orang baca waktu lepas maya isyak, ada orang yang dia lepas maya maghrib dia akan baca. Kita kena letak jadual kita bila kita nak baca Quran. Bukan buat amalan ni bukan jenis main sempat-sempat. Ikut sempat lah Ustaz, pakai tak berjumpa lah sempat tu cerita dia. Jadi kena buat jadual amal. Yang ketiga, nak bagi lekat dengan amalan ni tuan-tuan, dia kena istiqamah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksud hari ni buat, esok kena buat lagi, lusa kena buat lagi. Dia kena konsisten. Kalau hari ni buat, esok tinggal, lusa buat, tulat tinggal, akhirnya tertinggal gitu ya. Saya sebab. Jadi saya tolong buat jadual siap-siap kat tuan-tuan, sebab saya tahu tuan-tuan memang tak dan nak buat. Tolong buat jadual siap-siap. Ni pukul 5 pagi nak buat apa, lagi pukul 7 pagi pula lagi nak buat apa, lagi sebelum zuhur lagi nak buat apa. Susun elok-elok. Mudah-mudahan boleh jadi lekat. Sallallahu alaihi Muhammad. Pukul 6 pagi solat sunat fajar, lagi solat subuh jemaah, lepas tu wirid. Lepas solat wirid tu nak wirid macam mana? Yang mana wirid yang tak boleh tinggal, yang mana yang boleh ditinggal-tinggal macam tu. Kemudian doa tu doa macam mana? Sayyidul istighfar tu apa? Dalil dia dekat mana? Semua tulis dekat dalam ni supaya tuan-tuan mudah untuk buat amalan. Mudah-mudahan jadi lekat insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Antara kelebihan orang muda ialah sallallahu alaihi Muhammad, kalau dia mengaji mudah lekat, dan kalau dia menghafal mudah ingat. Dan kelebihan yang dimiliki oleh orang muda lagi tuan-tuan ialah kuat tubuh badan dia untuk dia buat amal. Itu kelebihan orang muda sallallahu alaihi Muhammad. Kita tua-tua baru nak mengaji, payah lekatlah. Tua-tua baru nak beramal, payah nak buat banyak-banyak. Pasal apa? Pasal tak larat. Tahu dah sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan, yang berikutnya kelebihan yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu an ialah redha seorang ibu. Itu cerita dia sallallahu alaihi. Sebab tu tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, budak-budak yang menghafaz Al-Quran, budak-budak yang menuntut ilmu, anak-anak kita yang menuntut ilmu sangat-sangat memerlukan kepada redha seorang ibu. Sangat-sangat memerlukan redha kepada seorang ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disampaikan kepada kita oleh seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dengan maksud menuntut ilmu itu merupakan kefarduan kepada setiap orang muslim. Kalau cerita fardu, benda wajib. Kalau cerita nama dia fardu, maka dia wajib atas setiap muslim. Maksud dia apa? Sallallahu alaihi wasallam, kalau ada 10 orang dalam rumah kita tu, 5 menuntut ilmu ni, 5 tak menuntut ilmu ni, maka 5 ni tuan-tuan sekalian terangkat pada dosa, dan 5 lagi ni duduk dalam dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau cerita macam tu dia panggil fardu aini.
Fardu yang salli ala sayyidina Muhammad ain. Dia panggil wajib atas setiap orang individu. Dia ada satu lagi nama fardu kifayah. Fardu kifayah maksud apa? Orang buat aku tak bayar. Bukan cerita macam tu. Biar cuba ubah sikit. Apa dia? Biar aku buat, orang lain tak payah. Pasal apa? Pasal salli ala sayyidina Muhammad, memang dalam satu kampung tu kalau ada orang buat, maksud dia terangkat dosa. Tapi siapa yang dapat pahala? Orang yang buat tu. Biar kita ni bukan sakat terangkat dosa, kita yang dapat pahala. Dan besar lagi pahala dia apabila kita yang menyebabkan orang lain terangkat pada dosa. Hebat tak? Hebatlah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tukar daripada fardu kifayah, orang buat aku tak payah, kepada apa? Biar aku buat, orang lain tak payah. Tapi yang duk cerita dalam hadis ni ialah fardu aini, fardu yang terikat dengan setiap orang yang mukallaf, dia panggil. Apa maksud mukallaf? Cukup 3 syarat ni, maka kefarduan ini tertimpa atas dia. Yang pertama, apa maksud dia? Yang pertama, dia Islam. Jadi kalau orang bukan Islam tak terikat dengan hukum ni. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baligh. Bila baligh saja dia salli ala sayyidina Muhammad, maka hukum ini tertimpa ke atas dia. Dan yang ketiga, dia berakal. Maksud dia salli ala sayyidina Muhammad, dia ada akal, dia waraslah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup 3 syarat ni, maka dia dipanggil orang mukallaf. Salli ala sayyidina Muhammad. Orang mukallaf, dia terbeban dengan hukum taklifi. Apa hukum taklifi? 5 pada mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama apa dia? Wajib. Yang kedua sunat. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Dan yang kelima harus. Baik, yang cerita fardu tadi ni salli ala sayyidina Muhammad, menuntut ilmu ni dia duduk tang mana? Tang wajib. Bila sebut wajib, buat dapat pahala, tinggal dosa, ada azab yang ditentukan kepada dia. Subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Tu ustaz nak menuntut ilmu ni wajib nak? Ya, wajib. Ilmu yang macam mana yang sebut wajib tu? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca ulasan dia. Hadis di atas menunjukkan kepada kewajipan menuntut ilmu ke atas setiap orang Islam. Ilmu yang wajib dituntut ialah ilmu yang mendidik seorang itu menjadi hamba yang bertakwa. Takwa adalah tuntutan Allah yang berterusan ke atas setiap muslim yang mukallaf. Syarat takwa ada 2, iaitu yang pertama iman dan yang kedua amal soleh. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham?